Assalamualaikum. Assalamualaikum and very good morning. Selamat pagi semua kepada murid-murid tingkatan 3. So hari ini kita akan pergi kepada subtopik yang terakhir untuk bab 1 iaitu 1.4 kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan. Okay, berdasarkan gambar yang telah kita berikan ni, kita akan mempelajari terdapat dua jenis penglihatan pada haiwan. Okey, ada dua jenis penglihatan pada haiwan iaitu yang pertama adalah seperti burung hantu. Kalau kamu tengok di sini, burung hantu ini mempunyai penglihatan stereoskopik. Okey, di mana matanya berada pada bahagian hadapan kepala. Ulang sekali lagi. Penglihatan yang pertama adalah penglihatan stereoskopik di mana mata dia berada pada bahagian hadapan kepala. Ni bahagian ni. Contoh yang paling senang ni, manusia tengok mata kita dua-dua dekat depan. So kita kategori penglihatan stereoskopik. Okey, manakala penglihatan yang kedua adalah haiwan seperti arnab. Okey, sorry, ini adalah arnab ataupun tikus. So dalam gambar raja ni adalah seekor tikus. Penglihatan ini dipanggil sebagai penglihatan monokula di mana matanya berada di bahagian sisi kepala, di bahagian kiri dan kanan kepala. Okay, ulang sekali lagi, penglihatan bagi haiwan ada dua iaitu stereoskopik di mana kedudukan matanya pada bahagian hadapan dan penglihatan monokula iaitu matanya berada pada sisi kepala. Mari kita tengok apa perbezaan kedua-duanya. Okey, kalau kamu tengok pada bahagian sebelah kanan yang cikgu tunjuk ini, penglihatan stereoskopik dia boleh melihat pada bahagian hadapan sebanyak 180 darjah di mana pada kawasan ini dia akan mendapat penglihatan 3 dimensi, maksudnya penglihatan yang sangat jelas, yang lebih clear. Itu nama dia penglihatan objek 3 dimensi. Manakala untuk haiwan yang mempunyai penglihatan monokula, penglihatan stereoskopiknya kecil tetapi penglihatan monokula ni medan penglihatannya lebih luas di bahagian sisi. Maksudnya kalau mata di sisi dia boleh banyak melihat di sebelah kiri dan juga melihat sebelah kanan. Tapi untuk lihat depan dia mempunyai sedikit masalah. Berbanding dengan, ulang sekali lagi, berbanding dengan haiwan yang mempunyai penglihatan stereoskopik, bahagian hadapan ni lebih luas berbanding dengan bahagian tepi. So kita nak kaitkan kenapa harimau mempunyai penglihatan stereoskopik, manakala kenapa arnab, tikus mempunyai penglihatan monokula. Mesti Tuhan itu menyiapkan setiap haiwan itu dengan kelebihan masing-masing. Okay, mari kita tengok. Okey, ini contoh haiwan monokula iaitu arnab. Okey, mari kita tengok perbezaannya. Okey, yang pertama ini lebih clear, boleh rujuk buku teks, tengok jadual 1.3. Okey, penglihatan stereoskopik yang pertama, mata kedua-duanya berada di hadapan kepala. Okey, luas medan penglihatannya lebih kecil. Seperti gambar rajah yang cikgu tunjuk ni tadi kan. Kalau kamu tengok untuk helang, penglihatannya di bahagian hadapan ni terhad 180 darjah pada hadapan. Bahagian belakang dan sisi tak berapa clear. Okey, itu untuk stereoskopik. Tetapi medan penglihatannya bertindih dengan banyak. Bila bertindih dengan banyak, dia akan menghasilkan imej dalam bentuk 3 dimensi di mana imej itu lebih jelas, lebih clear. Okey, maksudnya dia boleh, dengan adanya imej 3 dimensi ini, dia boleh tahu jarak, dia boleh tahu saiz dan kedalaman objek itu dengan lebih tepat. Okey, apa benefit jika harimau, jika helang itu mempunyai penglihatan stereoskopik? So apa kelebihan dia? Dia boleh menganggar jarak yang baik untuk memburu. Sebab haiwan stereoskopik ni adalah selalunya adalah sejenis haiwan pemangsa. Haiwan pemangsa maksudnya adalah predator seperti harimau, seperti cheetah, seperti burung helang yang mencari mangsa. So kebanyakan haiwan yang mencari mangsa iaitu predator, dia mempunyai penglihatan stereoskopik di mana kedudukan matanya pada bahagian
hadapan kepala kerana mudah untuk menganggar jarak. Ini kebaikannya. Cikgu starkan ni adalah kelebihan. Kenapa? Untuk menganggar jarak yang baik supaya dia boleh target musuh tu dengan tepat. Dia tahu okey, kancil tu lalu dekat sebelah sana, so bila dia lari saja dia terus boleh tangkap rusa tersebut. Itu kelebihan haiwan yang mempunyai penglihatan stereoskopik. Contohnya apa tadi? Dah ulang. Contohnya tadi harimau. Okey, contohnya harimau. Harimau slash ataupun cheetah ataupun helang. Okey, tu contoh-contohnya lah. Okey, seterusnya kita tengok penglihatan monokular. Okey, haiwan monokular dia matanya berada di bahagian sisi kepala, di bahagian kiri dan kanan kepala. Okey, keluasan medan dia adalah lebih besar dan lebih luas. Okey, ini contoh dia. Kalau kamu tengok dekat sini, penglihatan medan penglihatannya lebih luas. Maksudnya dia boleh tengok sisi ni, tepi. Kalau macam kita manusia, kita stereoskopik kan, kita limit kita 180 dekat depan. Tapi kalau haiwan yang monokular ni, dia boleh tengok sisi lebih luas. Okey, so apa kelebihan bila penglihatan dia luas pada bahagian sisi? Okey, mengenai penglihatan yang bertindih sedikit saja, maksudnya dia tidak dapat menghasilkan imej 3 dimensi. So dia hanya boleh melihat imej 2 dimensi. So dia tidak boleh menganggar jarak dengan tepat. Dia tidak boleh menganggar jarak dengan tepat. Okey, medan penglihatan luas membolehkan haiwan mengesan musuh. Okey, yang Cikgu Star ni juga adalah kelebihan dia. So bila medan penglihatan dia luas di sebelah kiri dan kanan, bermaksud dia boleh kesan daripada mana datangnya pemangsa-pemangsa yang nak serang dia. Contohlah, cikgu sebagai seekor arnab. Okay, mata cikgu di bahagian kiri dan kanan. So bila cikgu mempunyai penglihatan monokular di sebelah kiri dan kanan, maka cikgu dapat mengesan dengan lebih mudah daripada mana datangnya arah harimau, daripada mana datangnya arah cheetah, daripada datangnya arah burung helang yang nak makan cikgu sebagai mangsa. Okey, dan selalunya haiwan mangsa lah. Cikgu cakap tadi haiwan mangsa seperti apa? Arnab, okey, arnab, tikus. So arnab, tikus ini semua dia adalah haiwan mangsa, dia mempunyai penglihatan monokular. Okey, seterusnya kita sambung. Habis bahagian penglihatan, kita fokus kepada bahagian pendengaran pula. So sebelum itu kita ulang sekali lagi. Yang penting kamu kena ingat penglihatan ada dua jenis. Satu penglihatan stereoskopik, mata di bahagian hadapan kepala. Manakala adalah mata penglihatan monokular di mana mata berada pada bahagian sisi. Haiwan apa yang stereoskopik? Haiwan pemangsa. Haiwan apa yang monokular? Haiwan pemangsa. Sorry, terbalik. Haiwan apa yang stereoskopik? Pemangsa. Haiwan apa yang monokular? Haiwan jenis mangsa. Apa kelebihan stereoskopik? Boleh mengesan musuh dengan, boleh mengangkat jarak dengan tepat supaya dia boleh target pergi kepada musuh. Apa kelebihan monokular? Boleh tahu daripada arah mana musuh datang. Okay, now kita pergi kepada pendengaran stereofonik. Ni kita fokus kepada pendengaran pula. Okey, pendengaran stereofonik bermaksud pendengaran dengan menggunakan kedua-dua telinga. Itu sahaja poin dia. Mendengar dengan menggunakan kedua-dua telinga. Pendengaran ini membolehkan kita menentukan arah dengan lebih tepat. Okey, kebanyakan haiwan mangsa mempunyai penglihatan monokular. Okey, kepentingan pendengaran stereofonik iaitu mendengar dengan menggunakan dua telinga untuk menentukan lokasi sumber bunyi. Pendengaran stereofonik membantu haiwan pemangsa menentukan lokasi mangsa. Sebaliknya, pendengaran stereofonik juga membantu haiwan mangsa untuk menentukan lokasi musuh dia, lokasi pemburu dia. Sebab tu kadang-kadang kalau kamu perasan kan, walaupun kita ni menutup mata, okay, walaupun mata kita ni tertutup, tapi telinga kita, bila telinga kita berfungsi dengan kedua-duanya berfungsi dengan baik, maka kita boleh mengesan daripada mana arahnya bunyi. Okay, nak bagi tahu betapa pendengaran stereofonik ini penting untuk mengesan arah bunyi. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah beberapa had frekuensi pendengaran haiwan. Seperti manusia, manusia boleh mendengar antara 20 Hz hingga 20,000 Hz. Maksudnya kalau kita bunyi tu lebih daripada 20,000 Hz,
dia akan mengganggu gegenang telinga kita. Gegenang telinga kita mungkin akan pecah, mungkin akan rosak. Manakala kalau kita dengar kurang daripada 20 Hz, maka kita tak akan dengarlah apa yang orang tu cakap. So kita ni telinga normal ni, telinga manusia normal hanya boleh mengesan sebanyak 20 hingga 20,000 Hz. Kalau kamu tengok dekat airport kan, orang yang menjaga parking kapal terbang tu, dia terpaksa pakai headphone supaya nak cover telinga dia daripada mendengar bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat tinggi. Sebab bunyi kapal terbang melebihi daripada 20,000 Hz. Kalau dah hari-hari dia mengadap bunyi tu tanpa pakai earphone, lama-lama gegenang telinga dia boleh rosak, lama-lama akhirnya dia boleh pekak. Okay, ini beberapa haiwan lah yang mempunyai frekuensi yang berbeza. Okay, tengok kalau kelawar dia boleh dengar paling banyak sampai 110,000 Hz. Anjing pun boleh dengar sampai 45,000 Hz. Okay, next. Okay, sekarang kita tengok organ deria yang selalunya dikeluarkan oleh haiwan. Ini kita fokus kepada haiwan. So, ada organ deria yang unik pada sesetengah haiwan. Pada sesetengah haiwan dia ada organ deria yang unik. So yang pertama nama dia feromon. Feromon ni apa? Feromon ni adalah bahan kimia yang selalunya dalam bentuk cecair. Okay, dia adalah bahan kimia dalam bentuk cecair. So bahan kimia ni digunakan untuk apa? Sesetengah haiwan akan mengeluarkan feromon seperti ni. Serangga-serangga ni untuk apa? Pertama, untuk mengesan daripada mana arah datangnya pemangsa dia. Kedua, daripada bagaimana dia nak mencari pasangan dia. Dia mencari pasangan pun boleh menggunakan cecair feromon yang dia keluarkan itu. Itu contoh. Nak mencari makanan pun dia menggunakan cecair feromon. Nak melindungi diri juga mengeluarkan cecair feromon. So cecair feromon ni boleh menyebabkan dia mengesan. Sama ada mengesan daripada mana sumber makanan dia, daripada mana musuh dia, daripada mana pasangan dia, dia boleh menggunakan cecair feromon. Tapi ini bukan untuk semua haiwan, sesetengah haiwan seperti serangga yang cikgu tunjuk ni. Okay, yang kedua, garis lateral. Garis lateral ni selalunya kita nampak pada badan ikan ni seperti gambar yang ini. So apa fungsi dia? Dia boleh mengesan sama ada berlaku gegaran atau tidak, atau kocakan air dalam laut. Sebab tu kalau kita pasangkan kalau macam tsunami, kita tengok kan tsunami kan, ikan-ikan ni akan berlari-lari, melompat-lompat untuk sebab dia ikan dengan adanya garisan lateral dia boleh mengesan ada earthquake yang akan berlaku dekat earthquake yang sedang berlaku dekat dasar laut. So dia akan cepat-cepat bertindak sebab dia boleh kesan dengan menggunakan garisan lateral. Itulah kuasa yang Tuhan berikan, nikmat yang Tuhan berikan kepada ikan tersebut supaya kita pun boleh belajar. Okay, next. Seterusnya, ini adalah belut. Belut dia boleh menghasilkan medan magnet. Okay, medan magnet ni digunakan apa? Untuk melindungi diri belut itu daripada ancaman persekitaran. Okay, so dah tamatlah sesi slide kita yang terakhir iaitu 1/4. Cuma satu benda yang cikgu minta, dalam habis saja kamu tengok video ini, mohon kamu buat latihan praktis sumati muka surat 41 hingga 43. Cikgu tak minta kamu buat semua ya. Cikgu ulang sekali lagi. Buka dulu buku teks muka surat 41 hingga 43. Cikgu tak minta kamu buat semua. Hanya buat soalan 1 dalam buku latihan, soalan 2, soalan 4 dan soalan 8. Kalau soalan 1, soalan 2 ni ada A, B, buat semua. So soalan 1, soalan 2, soalan 4 dan soalan 8. Tempoh masa untuk submit jawapan selewat-lewatnya sampai pukul 8.30 sebab sesi PDP kita berlangsung 7.30 sampai 8.30. 7.30 sampai 8 kamu tonton video, 8 hingga 8.30 buat latihan, terus snap gambar hantar kepada cikgu. Dan untuk kelas 3H dengan Puan Nurzatul, 3G tak salah cikgu dengan Puan Juliani. So harap kamu boleh hantar
sebelum 8.30 kerana siapa yang hantar jawapan baru dikira sebagai kehadiran. 3S dengan 3J hantar dekat cikgu, siapa yang hantar before 8:30 baru dianggap sebagai kehadiran. Kalau tak, kamu hantar pukul 9 ke pukul 10, kehadiran tidak akan dikira. Okey, terima kasih. Setakat itu sahaja.